Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi jam ini bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Dan kita nak melihat mengenai pasca belanjawan 2021 yang mana Kementerian Pendidikan menerima peruntukan berjumlah 50.4 bilion ringgit atau kita lihat 15.6% daripada keseluruhan perbelanjaan kerajaan dalam belanjawan 2021 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz. Dan perkembangan ini menyaksikan Kementerian Pendidikan menjadi kementerian yang dianugerah peruntukan gergasi selepas sektor kesihatan awam untuk memerangi penularan jangkitan COVID-19. Dan Tengku Zafrul dalam ucapannya pada Jumaat itu menegaskan keputusan itu dibuat memandangkan bidang pendidikan ialah satu pelaburan paling penting demi memastikan kualiti hidup yang lebih baik untuk generasi akan datang. Ia sekaligus memperlihatkan komitmen kerajaan dalam meletakkan pendidikan sebagai pelaburan penting dalam memastikan kehidupan lebih baik untuk generasi masa hadapan. Dan ia juga bagi memastikan tiada murid yang ketinggalan untuk mendapat akses pendidikan yang baik. Begitu juga dengan Kementerian Pengajian Tinggi KPT, kerajaan telah pun memperuntukkan KPT sebanyak 14.4 bilion ringgit dengan perbelanjaan mengurus sebanyak 11.58 bilion dan perbelanjaan pembangunan sebanyak 2.8 bilion ringgit. Semestinya pelbagai idea dan juga inisiatif dirangka oleh kementerian bagi memastikan segala peruntukan ini digunakan sebaiknya dalam pemberkasaan pendidikan dan juga pengajian. Dan kita ingin melihat ketika kita masih berperang dengan pandemik COVID-19 ini, banyak sekolah-sekolah maupun institusi pengajian tinggi, baik awam maupun swasta tidak dapat beroperasi dengan baik. Maka lahirlah pelbagai inisiatif ataupun penukaran mood pengajian daripada menghadiri kelas ketika ini telah pun bertukar ke dalam talian Gigi. Dan untuk bercakap mengenai isu pendidikan ini, kita akan bersama dengan Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, merupakan Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Prof, selamat pagi Prof. Selamat pagi, apa khabar? Khabar baik, Prof. Baik. Prof, secara keseluruhan, bagaimana Prof melihat kepada peruntukan belanjawan 2021 ini kepada sektor pendidikan dan termasuk KPM maupun KPT, dan saban tahun peruntukan diberikan kepada sektor ini merupakan yang tertinggi, Prof? Ya, betul. Kita rasa bersyukur atas pemberian yang agak banyak. Itu saya rasa 1/4 di antara keseluruhan bajet yang diperuntukkan. Seperti yang mana dikatakan, bahagian pendidikan biasa, sekolah biasa, kita 50.4 bilion, sedangkan pengajian tinggi dan institusi pengajian tinggi adalah 14.4, menjadikan jumlahnya 64.8 tak salah saya. Ini satu jumlah yang cukup besar. Bermaksud juga kita mempunyai pertanggungjawaban yang juga cukup besar untuk kita menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan yang boleh memperbaiki lagi taraf pendidikan kita. Tapi istilah memperbaiki lagi dalam konteks sekarang ini merupakan satu istilah yang cukup besar. Kerana kita nak bercakap tentang memperbaiki dalam konteks COVID-19. Ini bukan sesuatu situasi yang biasa, situasi yang agak luar biasa. Jadi nak memperbaiki itu apa yang nak diperbaiki, perbaikinya saya rasa dia mesti mengatasi apa yang telah kita alami dalam keadaan yang kita telah melalui sekurang-kurangnya 9 bulan yang lalu dalam konteks lockdown dan pengasingan dan segala benda yang kita telah alami. Ini yang perlu kita perbaiki. Jadi soalnya bagaimana kita nak melakukannya. Dalam bajet ini ada beberapa perkara yang saya rasa perlu diketengahkan untuk menjadikan ia satu asas untuk memperbaiki lagi. Sudah tentu perbincangannya adalah untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang telah tercicir, tertinggal ataupun sekolah-sekolah yang daif, khususnya di luar-luar bandar, di Sabah, di Sarawak dan beberapa negara di negeri di Semenanjung. Ya. Ini perkara yang lumrah, ini bukan perkara yang baru kalau nak kita bincangkan. Misalnya keciciran pelajar dalam konteks itu, ataupun kekurangan guru, ataupun kekurangan prasarana dan sebagainya. Ini semua perkara lama bagi saya lah. Tiap tahun kita bercakap tentang hal itu, tapi malangnya tiap tahun juga kita mendapati bahawa masalah ini tidak selesai. Oleh itu tahun ini kita bercakap lagi tentang hal sedemikian. Jadi ini bukan unusual lah, bukan business unusual. Apa business yang unusual?
bagi saya adalah apa perkara yang baru yang boleh kita lakukan yang mengubah corak dan juga asas pendidikan pasca COVID. Ini perkara baru. Ya, perkara lama akan tentu kita akan lakukan, tapi perkara baru ini yang perlu dititik beratkan dalam konteks ini yang tidak banyak dibincangkan. Tapi dalam bajet ini ada beberapa perkara yang boleh saya ketengahkan yang perlu menjadi titik tolak bagi kita mengungkap semula apa itu pendidikan pasca COVID. Satu di antaranya yang amat menarik perhatian saya adalah untuk pertama kali dalam bajet ini dibincangkan tentang apa yang dipanggil sebagai matlamat pembangunan lestari ataupun sustainable development. Ini diakui dalam bajet tidak pernah dilakukan secara sistematik dan ini adalah satu perkara yang perlu diangkat untuk mencorakkan semula apa itu pendidikan. Pendidikan sekarang ini beralarkan pembangunan tetapi pembangunan yang tidak lestari yang kesudahannya menjemput masalah-masalah COVID-19 ini ke bidang penghidupan kita. Dan kalau kita lihat statistik yang akan datang, akan ada lebih banyak lagi virus yang sekarang ini menunggu saja. Kalau kita membuat salah langkah, kita akan menjemput lagi banyak virus ini dalam konteks yang ada sekarang. Oleh itu, matlamat pembangunan lestari ini merupakan satu platform ataupun satu pesada baru untuk kita mengungkap semula pendidikan bukan sekadar untuk menyusun sini dan situ tetapi untuk mencorakkan semula the new paradigm shift atas konteks kita nak membawa apa itu pendidikan pasca baru. Oleh itu 17 matlamat di bawah SDG ataupun matlamat pembangunan lestari ini perlu diketengahkan sebagai asas pendidikan baik daripada peringkat rendah maupun sampai ke peringkat setinggi-tingginya. Ini adalah aliran pemikiran yang telah dibawa oleh United Nations ataupun Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak tahun 2000 lagi. Dan kita telah keciciran, kita tidak ada langsung mengungkapkan hal ini dalam pendidikan kita dan mereka telah melancarkan semula pada tahun 2015 di New York mengatakan ini dipanggil sebagai Education 2030 ataupun pendidikan 2030. Maksudnya dalam tahun 2030 kita mesti ada satu lagi aliran pendidikan yang baru yang boleh menentukan pembangunan itu lestari. Maksudnya apa? Maksudnya seperti mana yang kita katakan juga, iaitu wawasan kemakmuran bersama ataupun equitable prosperity menjadi salah satu daripada tunggaknya. Inclusiveness ataupun keserangkuman menjadi salah satu daripada tunggaknya. Quality education menjadi salah satu daripada tunggaknya. Jadi hal-hal ini menjadi perkara yang penting untuk kita ketengahkan sebagai sasaran pendidikan akhirnya yang boleh melawan COVID-19 malah apa juga serangan-serangan virus yang akan datang selepas itu kerana corak pemikiran kita sudah bertukar. Cara kita mengadun pembangunan sudah bertukar. Cara kita membuat dasar semua sudah bertukar. Dan inilah sebenarnya kepincangan yang ada dalam pendidikan sekarang ini yang bercakap hanya tentang pekerjaan. Saya mengakui pekerjaan itu penting. Tapi dalam keadaan sekarang ini bila kita ada COVID-19, semua kilang tutup, semua industri tutup, semua pekerjaan tidak ada. Apa yang kita nak cakap tentang market ataupun pasaran ataupun pekerjaan? Prof. Kita tidak boleh lagi bergantung dengan mereka dalam hal ini. Ya, Prof. Melihat daripada apa yang Prof katakan mengenai pembangunan pendidikan lestari itu sendiri, Kementerian Pendidikan kita tahu mendapat perbelanjaan yang terbesar, tapi ada pendapat mengatakan bahawa bantuan yang diberikan atau inisiatif yang diberikan banyak memberi fokus kepada pelajar institut pengajian tinggi seperti bantuan laptop misalnya. Tetapi pada masa sekarang ini, kesemua pelajar harus menggunakan, perlu ada laptop ini, tak kiralah dari universiti atau sekolah menengah, sekolah rendah. Dan apa pandangan Prof mengenai perkara ini? Adakah pendapat ini benar apabila Prof melihat belanjawan tahun ini? Ya, ini saya rasa ganjil. Pasal laptop ini bukan saja sekarang, 20 tahun yang lalu sudah menjadi salah satu daripada peranti yang perlu dalam pendidikan yang moden dan berkualiti. Kita tidak perlu datang COVID baru kita nak bercakap tentang laptop. Kita sepatut bercakap tentang laptop dulu dan malah dalam blueprint ataupun PPPM
2019 dan 2022 sudah bercakap tentang ini, menyatakan bahawa semua pelajar-pelajar kita perlu dilengkapi dengan bukan saja laptop tetapi konektivitinya, saling hubungannya. Semua hal-hal prasarana teknologi patut sudah diselesaikan. Bukan kita nak bercakap apabila datang COVID baru kita nak menyorot balik seolah-olah perkara ini perkara baru. Ini yang saya katakan tadi, ini bukan perkara baru, ini perkara lama, perkara dasar yang perlu ada malah 10 tahun yang lalu. Oleh itu kalau kita sudah membuat prasarana, membuat dasar-dasar dan ataupun melaksanakan dasar-dasar itu 10 tahun yang lalu, kita tidak bercakap lagi tentang laptop itu. Malah kita bercakap sekarang apa yang kita nak lakukan dengan laptop itu. Tapi sekarang ini kita terbalik-balik kerana kita tidak menjalankan dasar ataupun melaksanakan dasar seperti mana yang dirancangkan tahun-tahun selepas ini. Dan saya harap ini tidak diulang balik. Kerana kita rugi masa dan dalam konteks ini kalau kita rugi masa, kita mungkin diserang dengan lebih hebat lagi oleh COVID-19 ini. Ya, Prof, dalam masa yang sama kita lihat juga beberapa pendapat daripada pihak pembangkang, antara yang lantang menyuarakan pendapat mengenai belanjawan dari sektor pendidikan ini adalah Syed Saddiq, ahli Parlimen Muar, yang mengatakan bahawa kita sekarang ini mempunyai lebih 1 juta jumlah pelajar, tetapi bantuan laptop yang diberikan RM180 dan juga RM150,000 daripada JLC itu bersasar. Maksudnya tidak kena dengan jumlah pelajar ketika ini. Beliau mengatakan bahawa patutnya bagi bantuan one-off laptop kepada semua pelajar. Bagaimana pendapat Prof sendiri? Adakah sebenarnya sukar untuk kerajaan melaksanakan one-off laptop ni? Saya setuju. One-off laptop ini juga bukan idea baru. Saya dalam mempengerusikan dulu the blueprint, kita sudah bercakap tentang satu rumah, satu laptop ini 5 tahun yang lalu. Jadi soalnya ini bukan satu idea baru. Idea ini patutnya sudah dilaksanakan. Dalam konteks sekarang ini, kita perlu menentukan semua pelajar-pelajar, khususnya di luar bandar, mesti ada laptop. Ini kalau tidak, mereka akan terus tercicir kerana mereka tidak ada konektiviti. Ambil saja di universiti saya. Kita terpaksa bawa balik pelajar-pelajar ini ke kampus supaya mereka mendapat konektiviti dan diberi laptop secara percuma oleh universiti. Ini sekarang ini tidak lagi bergantung kepada individu ataupun kerajaan ataupun organisasi. Ini merupakan tanggungjawab institusi masing-masing. Dalam keadaan duit tidak ada, bagaimana universiti misalnya boleh mencari dana untuk membantu mereka? Tidak ramai. Tidak ramai. Kalau 1,000 orang lah, katalah satu laptop itu 1,500. Kita boleh mencari dana untuk memberi pelajar ini. Jangan kita keluh kesah dengan masalah siapa nak bagi, siapa yang tidak. Ini masanya untuk tanggungjawab kita ambil bersama, baik universiti, baik sekolah, baik PIPG, baik organisasi, baik GLC. Ini merupakan amanah yang perlu kita jalankan dalam keadaan sekarang ini untuk memberi apa saja yang boleh kepada pelajar-pelajar kita so that we can move on. Kita tak payah pertikaikan, tidak payah kita politikkan masalah-masalah ini. Kita nak penyelesaian. Dan penyelesaian itu ada pada kita. Kalau kita mempunyai lapang dada dan ingin bekerjasama dalam konteks unity budget ini, kita boleh melakukannya. Tapi pokoknya bagi saya, pelajar-pelajar mulai pada hari ini perlu ada laptop dengan apa cara sekalipun. Ya, industri-industri yang telah membuat keuntungan yang begitu banyak masa belum COVID, takkanlah tak boleh keluar RM1,000 ataupun RM100,000 untuk memberi laptop pada pelajar-pelajar. Takkanlah tidak ada, takkanlah apa sangat mereka ini dalam keadaan ini untuk kita mengatasi pendidikan dan memperbaharui pendidikan kita untuk masa hadapan. Baik, itu sedikit sebanyak mungkin antara insentif yang perlu dilakukan untuk kita mendekatkan ataupun kita mengurangkan jurang digital antara masyarakat dan juga pelajar-pelajar yang mungkin pelajar di luar bandar ini mungkin tidak mendapat akses yang lebih kepada digital ini. Dan dalam masa sama kita ingin melihat kepada satu lagi penekanan yang diberikan, iaitu melihat kepada pengajian TVET ini, iaitu bidang pendidikan teknikal dan juga latihan vocational TVET, di mana kita lihat kepada peruntukan belanjawan 2021 diperuntukkan sebanyak RM6 bilion. Bagaimana Prof melihat
keseriusan kerajaan dalam memastikan kita ni tidak terkebelakang terutama dalam bidang teknikal ini dan bagaimana program atau inisiatif boleh digerakkan dalam memastikan bidang ini diceburi oleh lebih ramai lagi pelajar-pelajar dan kelangsungan pelajar TVET ketika ini kita tahu mereka ini memerlukan banyak latihan ataupun latihan amali dan tidak menjurus kepada teori saja. Jadi ketika IPT dan juga sekolah yang masih belum beroperasi sepenuhnya ini, apakah kelangsungan mereka? Bagaimana mereka ingin menamatkan pengajian mereka dalam mood kita belajar dalam talian atau secara digital ini? Ya, secara prinsip ni ceritanya sama. Kita bercakap tentang teknologi. Kalau kita bercakap tentang laptop, kita tetap cakap teknologi IT misalnya. Ya. Tapi kalau kita bercakap tentang TVET ini, kita bercakap tentang teknologi beraras tinggi ataupun high-tech. Jadi soalnya sama, adakah prasarana itu ada di tempat-tempat yang memerlukannya? Dan ini juga bukan perkara baru. Kerana TVET ini sudah dibincangkan juga beberapa tahun sebelum ini. Hanya kerjanya tidak dilakukan. Soal yang saya nak bawa ini. Sebelum ini kita membuat dasar-dasar yang cantik tetapi pelaksananya cukup hodoh dan buruk. Ini perlu kita perbaiki. Kita ada dasar. Kita ada kemahuan. Tetapi pelaksanaannya mengapa tercicir daripada tahun ke tahun, saban tahun ke tahun, dan apabila dia tercicir, dia jadi lebih melarat. Ini macam penyakit lah. Kalau kita ada penyakit kusta, kita tidak perbaiki ataupun ubati, tahun depan dia akan menjadi lebih buruk. Ini keadaannya sekarang. TVET ini bukan perkara baru, bukan idea baru, sudah diutarakan lama, tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan. Seperti mana juga dengan laptop. Kalau laptop kita tidak boleh beli pada pelajar, kita tidak akan boleh beli pada pelajar mesin-mesin yang lebih mahal daripada laptop. Laptop 1,500 tak boleh. Mesin-mesin ini berpuluh ribu. Di mana datang dananya? Siapa yang nak memberinya? Di mana latihannya? Ini semua adalah perkara-perkara yang perlu dibincangkan tentang bagaimana kita nak melaksanakan TVET. Idea baik, tapi kemahuan dan juga pelaksanaan perlu dipersoalkan. Dan dalam bajet ini dia. The how to sekarang ini perlu kita bincang, bukan the what is. The what is kita dah tahu. The how to ini menjadi perkara yang penting yang perlu ditertengahkan dalam bajet ini. Di mana prasarananya, di mana bajet ini, di mana kepakarannya dan siapa yang akan melakukannya supaya ia dapat dizahirkan seperti mana yang dicadangkan. Ya, itu perincian yang perlu kita bawakan dari masa ke semasa, bukan hanya melihat apa mungkin instrumen, equipment yang perlu disediakan, tapi bagaimana pelaksanaan yang lebih baik bertitik tolak daripada Belanjawan 2021 ini. Kita akan kembangkan mengenai perkara itu. Kita nak sentuh mengenai jendela, walaupun bukan dalam sektor pendidikan, tetapi ia sedikit sebanyak menyentuh kepada sektor pendidikan ketika ini. Dan kita perlu berhenti berehat seketika, Prof. Kita kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita masih membincangkan ulasan mengenai pasca Belanjawan 2021, lebih-lebih lagi dalam sektor pendidikan. Kita bersama sejak tadi dengan Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, Rektor dari UIAM. Prof, kita teruskan mengenai salah satu pengumuman penting dalam Belanjawan 2021 adalah perluasan perkhidmatan jalur lebar. Meskipun ia bukanlah di bawah sektor pendidikan, tetapi ini kita lihat ianya bermanfaat untuk pembelajaran dalam era pandemik. Kita tak boleh anggap ini adalah satu-satunya pandemik yang kita akan lalui. Kita tak tahu nanti mungkin apa lagi yang mendatangi kita di masa hadapan. Dan apa pendapat Prof mengenai perkara ini, lebih-lebih lagi kepada perkhidmatan jalur lebar di kawasan pedalaman Sabah, Sarawak dan Semenanjung, sebab kita tak nak lagi isu Viviona berulang kembali dengan ketidakcapaian internet itu, kerana ia bukan beri kesan kepada pelajar, malah guru itu, Prof. Ya, betul. Saya setuju, tapi cerita lama juga, Gigi, dia tidak berubah. Kalau kita bercakap tentang laptop, sekarang ini tidak ada laptop, tapi kalau tidak ada connectivity, tidak ada saling hubungannya, seperti mana yang dicakapkan tadi, tidak guna juga laptop itu.
Jadi soal ini adalah masalah yang saya rasakan holistik, yang mesti diselesaikan satu persatu supaya kita boleh dapat ekonomi digital ataupun kehidupan digital ataupun pendigitalan yang juga dibincangkan dalam dalam bajet ini, hatta dalam era yang dikatakan industri 4.0 ini. Kita tidak akan dapat bercakap tentang 4.0 kalau tidak ada benda-benda ini dalam keadaan satu yang keserangkuman. Ada laptop, mesti ada connectivity. Ada connectivity, mesti ada orang yang tahu menggunakannya. Ada orang tahu menggunakannya, mesti ada juga perisian yang nak kita bawa ke tengah. Ini idea-idea yang baru. Ini semua satu kerangka yang perlu dilihat dalam konteks bersepadu. You cannot look at this as an individual initiative. Ini laptop, ini connectivity, ini TVET dan sebagainya. Dia mesti diserangkumkan. Ini satu perkara yang kita tidak ada. Di Malaysia semuanya berjalan di atas apa yang dipanggil sebagai silo. Kementerian Pendidikan dengan pendidikan tinggi, pendidikan MOSTI, ini semua ada kena-mengena dengan pendidikan keseluruhannya. Misalnya kalau kita ambil Indonesia, dianya adalah pendidikan dan kebudayaan. Mereka mencantumkan kebudayaan satu cara hidup dengan pendidikan. Oleh itu mereka dapat menjalankannya sebagai salah satu daripada cara hidup untuk menjalankan pendidikan. Tapi kita kebudayaan lain pula. Ya, ini soal yang saya rasa perlu dilihat dalam konteks masa hadapan. Yang saya katakan how to itu ini dia. Kementerian sekarang ini tidak perlu melihatnya mereka sebagai asing-asing, tetapi mesti bekerjasama dalam pendidikan tahun hadapan ini, mesti bekerjasama. Mesti ada katakan seamless education. Ya, sekarang ini dipanggil sebagai contactless education. Ini perkara-perkara yang tidak dicakap dalam bajet ini yang saya rasa penting dalam konteks ini. Kalau saya boleh tambah ya, dalam satu hal yang mungkin saya nak ketengahkan apa baru adalah tentang kesihatan mental. Dalam bajet ini ada cakap tentang kesihatan mental, kerana tak salah saya dalam bajet ini mengatakan di antara bulan Mac dengan Oktober, Kementerian Kesihatan telah menerima 35 juta panggilan tentang hal-hal berkenaan dengan kesihatan mental masing-masing. Ini satu angka yang cukup besar. Dan siapa yang faham tentang pendidikan mental? Kita asyik bercakap tentang teknologi saja kerana kita nampak teknologi itu. Tapi kesihatan mental adalah dihantui oleh semua orang. Khususnya pelajar-pelajar yang tidak ada prasarana. Mereka tidak ada prasarana, sudahannya apa? Mereka akan merasa murung, mereka akan merasa gelisah, mereka akan merasa tercicir dan ini akan diterjemahkan dalam keadaan yang dipanggil sebagai kesihatan mental. Dan kesudahannya pelajar-pelajar ini akan terancam kehidupannya, ada yang akan membunuh diri dan kita akan lihat nanti statistik pelajar-pelajar yang dapat kesihatan mental ini dan berakhir dengan pembunuhan diri akan terus meningkat. Saya harap ini juga diambil kira. Jangan kita terperangkap dengan hanya teknologi, itu penting. Tapi ada juga hal-hal yang menyentuh peribadi, emosi dan keadaan-keadaan yang kita tidak kenal dan tidak boleh kawal, iaitu kesihatan mental. Jadi pendidikannya mesti juga menjurus kepada bagaimana kita nak mengajar pelajar-pelajar kita ada ketahanan diri. Bagaimana kita nak mengajar pelajar kita untuk mengenali sama ada mereka diancam oleh kesihatan mental ataupun tidak. Seperti mana kalau mereka demam, mereka tahu suhu mereka naik, mereka demam. Untuk cari perubatan. Tadi mental ni apa dia yang perlu kita lihat? Supaya mereka tahu, saya sekarang ini sedang diharungi oleh kesihatan mental, saya perlu mencari bantuan. Maksudnya juga di mana kaunselor-kaunselor kita di sekolah. Adakah kaunselor-kaunselor kita sekolah sekarang ini dilengkapi dengan isu-isu yang boleh menangani soal-soal kesihatan mental dan sebagainya. Ini adalah satu lagi bidang kehadapan yang tidak banyak dibincangkan. Malah mengikut statistik, kalau tak salah saya, di antara perkhidmatan yang tercicir dan terburuk di Malaysia adalah berkaitan dengan emosi dan mental ini. Bagaimana kita nak upgrade ini seperti mana kita upgrade TVET tadi. Baik, Prof. Supaya dia tidak tercicir.
Baik Prof, secara ringkasnya kita pun tak banyak masa, ada dalam 2 minit saja lagi. Mungkin kita melihat kepada, tadi kita dah bercakap mengenai infra, bagaimana penyediaan infra itu sangat penting untuk pelajar-pelajar pada ketika ini yang kita menukarkan mod pembelajaran lebih kepada digitalisasi. Begitu juga dengan dari segi untuk kita memberi penerangan kepada orang ramai semua mengenai kesihatan mental dan sebagainya. Dan dalam kita menukarkan mod pengajian kita kepada digital pada kali ini, bagaimana kita nak pastikan pembelajaran secara atas talian itu lebih interaktif dan kita nak pastikan juga ilmu yang disampaikan dalam digital itu mudah diterima oleh pelajar-pelajar. Bagaimana kita nak pastikan perkara itu? Ini tidak susah, ya. Ini menunjuknya maknanya pedagoginya ataupun cara mengajar itu mesti berubah. Kalau dulu kita mengajar seolah-olah mereka tidak menggunakan teknologi, hanya menggunakan buku teks ataupun berhadapan dengan guru di hadapan kita. Sekarang ini semua perlu berubah. Iaitu cara pengajarnya, pendekatannya mesti berubah. Yang ini yang kadang-kadang yang saya tegur, bahawa kita bila kita cakap tentang online ini seolah-olah kita boleh ubah besok. Hari ini kita buat tak online, besok boleh buat online. Tidak. Online ini adalah salah satu daripada metodologi, satu kaedah yang perlu dipupuk, yang mempunyai latihan, yang mungkin setahun dua. Bukan setakat 1 hari, 2 hari ataupun sebulan ataupun 2 bulan. Mempunyai satu sistematik teaching ataupun satu kaedah yang berterusan supaya mereka dapat mendahirkannya secara profesional dan mempunyai kesan dan impak yang betul-betul seolah-olah mereka hadir di sekolah seperti mana biasa. Ini soal lagi satu yang tidak banyak dibincangkan dalam bajet ini. The how to lah bagi saya dalam bajet ini tidak ada. Semua duit dibagikan untuk membeli itu, membeli ini, menambah itu, menambah ini, tapi benda-benda yang tidak tangible, benda-benda yang tidak ketara, iaitu tentang capacity building, tentang cara nak melakukannya. Ini semua tidak banyak dibincangkan dalam hal ini. Ini yang perlu kita ketengahkan bahawa sudah ada sekarang ni prasarana, apa yang kita nak laku dengan prasarana. Kita pernah dengar cerita, ya, ada kadang-kadang komputer di sekolah tidak dibuka apa kotaknya. Kenapa? Kerana tidak ada cikgu yang nak mengajar. Jadi soalnya memberi mudah, tapi untuk melaksanakannya selebih sukar kerana dia memerlukan pertukaran set minda dan cara yang lain yang untuk melahirkan pendidikan sedemikian pasca COVID, insya-Allah. Ya, kita sudah mendengar itu tadi Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Kami mengucapkan terima kasih kepada Prof dengan ulasan dan pandangan yang sangat baik pada hari ini. Kita nak lihat bagaimana bertitik tolak daripada Belanjawan 2021 ini, bagaimana kita boleh mengembangkan lagi sektor pendidikan. Prof sering mengungkapkan bahawa banyak isu-isu yang dinaikkan adalah isu-isu lama yang sudah diulang dan bagaimana pendidikan boleh memulakan untuk memberi kefahaman daripada anak murid itu sendiri, guru dan juga dari segi sistem yang menggerakkan pentadbiran sesebuah sekolah itu juga. Terima kasih Prof kerana sudi bersama Awani Pagi dan kita akan akhiri Awani Pagi di sini. Betul. Ya. Dan untuk itu kita tadi banyak perbincangan mengenai pembangunan perkasa, pembangunan pendidikan negara dan kita mengucapkan sekali lagi kepada Prof dan untuk itu Awani Pagi berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli dan saya Gigi Ahmad. Bye.